Sriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak mu'alim? Mu'alim harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan juga bahagialah bersama dengan keluarga di rumah, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan sambung dalam satu tajuk di dalam subjek bahasa Melayu. Tajuk yang penting berkaitan dengan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan selalu kita dengar. Tapi apa sebenarnya penjodoh bilangan ni? Tentang jodoh ke? Jadi kita kena faham betul-betul. Hari ini insya-Allah Mu'alim akan kongsikan kepada kamu apa itu penjodoh bilangan dan bagaimana kegunaannya di dalam ayat dan contoh-contoh ayat yang kita boleh faham berkaitan dengan penjodoh bilangan. Jadi insya-Allah objektif untuk hari ini kita akan memahami macam mana penjodoh bilangan dan juga kegunaannya di dalam ayat. Okey. Jadi sebelum kita mula, jom kita pergi slide yang pertama. Baik, mana ada ke atas ni sekejap. Baik, cuba kita bayangkan satu hari, satu hari kamu ke kedai. Kamu mahu membeli pisang untuk masak cokodok. Mak kamu minta, okey Aiman, pergi kedai jap, ibu nak masak cokodok. Jadi kita pergi kedai lah. Sampai di kedai, kamu nampak di atas meja ada beberapa bentuk pisang. Ada pisang A, ada pisang B dan juga pisang C. Jadi kamu tengok kan, kamu fikir nak beli pisang yang macam mana ni? Kamu nak pisang yang mana, dan juga kamu nak kata apa kepada penjual tersebut. Kamu nak pisang A satu, nak sebab apa ni, sebatang ke? B ni nak bentuk apa, beberapa batang ke? C ni macam banyak sangat, nak banyak pisang ke? Jadi kat sinilah gunanya penjodoh bilangan. Okey, contoh macam A tu adalah sebiji pisang, sebab satu saja. Kalau B tu apa, itulah kita panggil sesikat pisang. Okey, dan C itu kita panggil setandan pisang. Jadi kat sinilah pentingnya kita faham dan juga kita tahu penggunaan penjodoh bilangan yang sesuai mengikut ayat. Baik, kita pergi seterusnya. Okey. Baik, jadi siapa ada buku teks bahasa Melayu, kamu boleh buka muka surat yang ke-18, buku teks, dan juga kamu boleh tengok kat situ ada perkongsian berkenaan dengan penjodoh bilangan. Okey. Mari kita baca sama-sama lah sikit sebelum kita masuk kepada tajuk. E-sukan. Apa itu e-sukan? E-sukan ni ialah satu bentuk sukan yang lebih kepada video ataupun video game dan sebagainya lah, atau berbentuk atas talian online. Jadi petikan ni adalah berkaitan dengan e-sukan. Mari kita baca sama-sama. Okay? Danish amat meminati sukan bola sepak. Namun begitu, dia kurang berbakat. Jadi pada satu hari SK Seri Damai membuat pemilihan pemain untuk permainan e-sukan. Jadi Danish bercadang untuk menyertai sesi pemilihan itu. Dia ke perpustakaan untuk melayari internet tentang e-sukan. Selain itu, dia juga meminta penerangan daripada guru tentang e-sukan. Dan juga Afifi dan Tinesh turut membantu Danish. Okey, maksud apa, Danish ni dia minat bermain bola sepak tapi dia kurang mahir. Mungkin dia tak pandai sangat bermain bola sepak. Jadi ada satu peluang lain, dia tengok boleh masuk dalam e-sukan. Dalam e-sukan ni, permainan video ni ada permainan bola sepak juga. Contoh FIFA ke PES ke kan. Biasa kamu main tu kan. Jadi Danish pun berminat, dia pun masuk, dia pergi ke perpustakaan, dia cari bahan, dia tanya dengan orang macam mana nak main, dan juga kawan-kawan dia Afifi dan Tinesh pun turut bantu Danish. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat bawah tu, ada beberapa contoh penjodoh bilangan yang kita boleh nampak. Antara ada apa? Kelompok, bidang, lembar, baris, kumpulan, pasukan. Kesemua ini adalah contoh-contoh penjodoh bilangan. Tapi kita perlu faham, bila masa kita nak guna penjodoh bilangan kelompok, baris, kumpulan dan pasukan. Dekat situlah kita kena faham macam mana nak guna dan juga bila masa kita perlu gunakan penjodoh bilangan sesuai. Okey, baik. Kita pergi yang pertama, iaitu maksud penjodoh bilangan. Okey. Maksud penjodoh bilangan ni ialah kata nama yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Okey.
kata nama yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Maksud apa? Dia mesti bersama-sama dengan kata bilangan. Dia tidak boleh kata nama saja, dia mesti ada kata bilangan. Okey, apa fungsi dia? Fungsi dia ialah untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda, tempat, manusia dan perkara. Fungsi utama dia ialah untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bilangan. Bilangan. Kejap, boleh kecilkan sikit lah. Dia tak kecilkan ni. Okay, tak apa, kita teruskan. Okay, baik. Menunjukkan fungsi bilangan bagi benda, tempat, manusia dan sebagainya. Okay, contoh penjodoh bilangan yang kita boleh fahami. Buah, biji, batang, utas dan sebagainya. Ini contoh-contoh penjodoh bilangan yang kita biasa dengar. Okay, sebab apa penjodoh bilangan ni kita ulang daripada darjah 1 lagi. Sampailah kita darjah 6. Kita akan ulang balik penjodoh bilangan ni. Okay. Jadi insyaAllah kita makin tahun, kita makin tambah lagi penjodoh bilangan kita. Dan sebenarnya kalau Muallim nak sebut contoh penjodoh bilangan ni sangat banyak. Dan juga banyak juga kita yang ada yang kita dah tahu, ada yang kita dah hafal, ada lagi yang kita belum tahu, ada yang kita belum pernah dengar lagi. Jadi Muallim harap contoh-contoh ni tiada jalan cepat untuk kita faham dan jika kita hafal, tidak melainkan kamu usaha sendiri untuk cari, untuk tambah lagi penjodoh bilangan yang kamu tahu dalam macam-macam sumber. Boleh cari di internet, boleh baca buku, surat khabar dan macam-macam lagi. Okey, itu untuk penjodoh bilangan lah. Okay, baik, kita pergi seterusnya. Ciri-ciri penjodoh bilangan. Baik, apa itu ciri-ciri penjodoh bilangan? Yang pertama ialah penjodoh bilangan mesti diletakkan selepas kata bilangan dan sebelum kata nama yang mengikutnya. Okey, kena ingat betul-betul kat sini. Penjodoh bilangan mesti selepas kata bilangan dan sebelum kata nama. Tidak boleh di terutan yang lain. Kita tengok contoh supaya kita faham. Di bawah tu ada beberapa contoh yang Muallim telah lampirkan. Yang pertama, kita baca 2 biji bola. Okey. 2 tu adalah kata bilangan. Selepas dia apa? Biji. Biji tu adalah penjodoh bilangan dan selepas biji apa? Barulah kata nama iaitu bola. Maksud apa dia? 2 biji bola. Okey. Seterusnya adalah beberapa ekor kerbau. Okey. Beberapa adalah kata bilangan yang tak menentu. Maksud apa? Mungkin boleh jadi beberapa tu boleh mungkin 3, boleh 4, boleh 10, boleh 15. Tapi dia banyak, bukan satu. Beberapa ekor. Ekor adalah penjodoh bilangan bagi binatang dan kerbau. Okey. Kata bilangan, penjodoh bilangan dan kata nama. Okey. Dan yang terakhir adalah seutas rantai. Seutas rantai. Okey. Kat sini kalau kamu tengok Muallim tak ada pun kata bilangan, tak ada 2 ke, tak ada beberapa ke. Sebenarnya kat sini kita faham se tu adalah kata bilangan mewakili berapa? Ya, mewakili 1. Contoh seutas tu maksud apa? 1 rantai. Kalau sebiji bola maksud apa? 1 biji bola. Seekor kerbau maksud apa? 1 ekor kerbau. Jadi se tu mewakili kata bilangan 1. Seutas, utas adalah penjodoh bilangan, rantai adalah kata nama. Jadi kena ingat senang, kata bilangan, penjodoh bilangan dan juga kata nama. Tidak boleh berada di tempat yang lain. Tak boleh kita sebut biji 2 bola. Salah. Ekor beberapa kerbau. Pun salah juga. Pening ayat dia. Okey. Jadi kena ingat kedudukan penjodoh bilangan mesti berada selepas kata bilangan dan sebelum kata nama. Okey, baik. Kita bagi contoh. Contoh-contoh penjodoh bilangan, kegunaannya dan contoh-contoh ayat. Okey. Jadi Muallim nak ingat kat sini. Kamu biasa sebab kita dah darjah 5. Video ni khusus untuk umum juga tapi khusus Muallim buat untuk darjah 5 untuk anak-anak murid Muallim. Yang mana penjodoh bilangan kita dah banyak kali ulang dan dengar. Okey. Tapi biasa kita dengar benda perkara sama sahaja, benda-benda yang mudah. Okey. Jadi Muallim nak kat sini kita akan ulang penjodoh bilangan yang jarang-jarang kita dengar. Okey, jadi Muallim harap kamu dapat faham elok-elok insya-Allah. Kita pergi yang pertama iaitu penjodoh bilangan bentuk. Bentuk ni macam mana kita nak guna penjodoh bilangan bentuk ni? Digunakan untuk benda kecil yang bentuknya berlekuk dan juga melengkung seperti cincin, mata kail dan subang. Okey, benda-benda yang bentuk kecil, berlekuk atau melengkung, seperti apa? Cincin, mata kail dan subang. Contoh ayat dia apa? Di dalam bukusan itu terdapat beberapa bentuk mata kail. Mata kail ni kita guna untuk apa? Untuk kita memancing dan sebagainya. Okey. Jadi mata kail tu nampak dia kecil dan juga
dia melengkung. Jadi kita guna penjodoh bilangan bentuk. Okey, faham Seterusnya, penjodoh bilangan butir. Butir ni kita guna masa bila? Digunakan untuk benda kecil dan bulat seperti peluru. Kecil kan? Peluru, telur, permata, manik, mutiara, padi, beras dan batu. Okey. Jadi benda-benda yang bentuk kecil dan bulat kita gunakan butir. Contoh ayat apa? Ramu mengambil beberapa butir manik di dalam kotak itu. Okey. Maksud apa? Manik tu bentuk yang kecil dan bulat, kita guna butir. Peluru pun boleh, telur pun boleh dan macam-macam lagi. Okey. Seterusnya ialah kelompok. Kelompok ni ada penjodoh bilangan juga? Ada. Bila masa nak guna? Kita tengok kumpulan benda manusia dan haiwan seperti penduduk, awan, pulau ataupun binatang. So, apa? Menunjukkan sesuatu kumpulan. Sesuatu kumpulan lah yang banyak untuk benda manusia dan haiwan. Kita biasa dengar sekelompok manusia, sekelompok haiwan. Tapi kat sini kita nampak awan pun kita kena kelompok juga. Sebab apa? Dalam bentuk yang banyak. Jadi contoh ayat ada apa? Beberapa kelompok awan menutupi puncak gunung itu. Nampak awan lepas ni? Oh, sekelompok awan. Jadi maksud awan ni pun kita guna penjodoh bilangan kelompok. Baik, yang terakhir adalah pasang. Pasang ni kita biasa dengar juga, tapi selalu kita salah guna. Okey, bila masa kita nak guna penjodoh bilangan pasang ni ialah bagi benda yang berpasangan. Dalam bilangan 2. Contoh dia apa? Anting-anting mesti ada 2. Subang ada 2. Kasut kita mesti pakai 2. Tak boleh pakai 1 je. Suami isteri berdua. Pakaian dan stoking. Okey. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan berpasangan ataupun mesti dalam bilangan 2 kita guna pasang. Contoh ayat dia apa? Sepasang kasutnya telah hilang semasa dia ke pantai semalam. Okey. Jadi bila kita guna kasut, kita guna sepasang kasut. Sebab apa? Kita pakai 2-2. Tak boleh pakai 1 kasut saja. Okey. Jadi itu adalah contoh-contoh penjodoh bilangan yang kita boleh dapat faham dan juga Maklum dapat kongsikan hari ini. Ada banyak lagi. Tapi seperti mana Maklum sebut tadi, kamu kena rajin cari sendiri. Okay? Tak ada jalan mudah. Kamu kena hafal, cari dan juga sama-sama kongsi dengan kawan-kawan insya-Allah. Tapi sebelum kita berhenti, jom kita buat sesuatu. Okay? Jom kita keluarkan penjodoh bilangan yang ada bagi perkataan-perkataan yang Maklum akan berikan. Okay. Sekarang ni, cuba tengok perkataan pertama, durian tu. Durian ni, kalau ikut kefahaman kamu, ada berapa jenis penjodoh bilangan kita boleh gunakan? Cepat Maklum kasih masa 20 saat. Cepat cari berapa durian ni. Apa penjodoh bilangan dia? Sebuah durian ke? Sebatang durian ke? Cepat. 15 saat. Cepat. Cepat. Siapa betul? Maksud apa? Dia faham macam mana kegunaan penjodoh bilangan. Okey, 10 saat lagi. Okey, bagus. Ada dapat 2, dapat 3. Okey, kita tengok siapa yang betul ni. Ada dapat 4. Wow, banyaknya. Okey, 5 saat. Okey, 3, 2, 1. Okey, baik, bagus. Okey, boleh stop dulu, boleh berhenti sekejap. Kita tengok ada berapa jenis penjodoh bilangan bagi durian. Yang pertama adalah yang pertama adalah biji, iaitu sebiji durian. Kalau kita pergi kedai, kita beli sebiji durian. Okey, sebiji itu maksud apa? Kita boleh buka lagi lah. Kita beli sebiji durian. Satu je. Okey, itu contoh penjodoh bilangan yang pertama bagi durian. Yang kedua apa? Ya, selonggok. Jadi kalau kita pergi ke kedai, kan, kita nampak penjual kedai tu, penjual durian tu dia susun dalam longgok-longgok. Dia kata apa? Bos, ini satu longgok saya kasih murah lah, RM10 saja. Murah pula durian RM10. Jadi longgok pun adalah salah satu bentuk penjodoh bilangan bagi durian. Okey. Dan yang terakhir apa? Ya, seulas durian. Sebab apa? Bila kita buka durian, kita nak makan durian kita buka tu, yang kita ambil dalam durian tu adalah kita panggil seulas. Seulas durian. Bukan sebiji. Kita tak makan biji-biji tu. Kita tak makan yang kulit-kulit dia tu. Kita makan dalam dia. Itulah panggil seulas durian. Kalau kita makan banyak, berulas-ulas lah durian kita makan. Okay. Jadi, untuk durian ada 3 sahaja. 3 sahaja
penjodoh bilangan yang kita boleh gunakan. Maklim, sebiji, selonggok, seulas, serawa durian. Maklim tahu kamu suka makan serawa durian, tapi serawa bukan penjodoh bilangan. Serawa tu adalah makanan. Okey. Sedap sangat makan serawa durian sekarang ni kalau kamu dapat lah. Okey. Okay, baik, itu yang pertama. Yang kedua pula kita pergi. Okey, kita pergi yang seterusnya adalah roti. Okey, baik, sama-sama agak. Roti ni mudah sikit, malam kasih 10 saat aja. 10 saat. Cari berapa banyak penjodoh bilangan yang ada. 10 saat, cepat. Semua dah power dah ni, semua dah mahir dah ni penjodoh bilangan. Mesti dah tahu dah. Okey, 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, baik. Roti. Apa contoh penjodoh bilangan bagi roti? Kita pergi yang pertama, apa? Ya, sekeping roti. Kamu pagi-pagi kamu nak pergi sekolah tu, kita beli ataupun kita makan sekeping roti. Okey? Kita tak makan banyak-banyak, kita makan sekeping. Biasa mak kamu sapu dengan apa? Sapu dengan jam ke, sapu dengan peanut butter ke. Okey? Jadi kita makan sekeping roti ataupun beberapa keping roti. Seterusnya, apa itu penjodoh bilangan lagi? Ya, betul, sebuku roti. Sebelum roti tu dipotong-potong jadi keping-kepingan, dia bentuk dia adalah sebuku. Bila kita bakar, kita adun-adun tepung tu, kita bakar dan dia bentuk seperti buku. Okey, jadi kalau kita pergi kedai, kita tak beli sekeping roti, kita beli sebuku roti. Okey, tak boleh pergi kedai ambil satu keping je lepas tu kita bayar, tak boleh. Kita beli sebuku roti. Jadi itulah contoh penjodoh bilangan bagi perkataan roti. Okey, jadi Maklim harap kamu dapat faham lah apa yang Maklim kongsikan pada hari ini. InsyaAllah berkaitan dengan penjodoh bilangan ada banyak lagi. Boleh cari sendiri dan juga boleh amalkan dan juga praktikkan dalam penggunaan seharian dan juga khusus untuk bahasa Melayu, insyaAllah. Okey, jadi itu sahaja pengkongsian untuk hari ini. Maklim cakap terima kasih kepada semua yang sudi menonton video kali ini. Kita jumpa lagi dan semua jaga diri, insyaAllah. Baik, ketemu lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.